Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hawa terjemah apa? Udara. Ta'rif mualat ini perlu dihafal. Kita guna dalam isu daimul hadath. Pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, mualat tidak wajib kecuali belajar dalam Safinatun Najah, wa dukhulul waqti wal mualatu li daimil hadathi. Ada dua syarat tambahan untuk orang yang daimul hadath, salisil baul, mustahadah, iaitu syarat ini tidak ada pada orang yang normal. Pertama, ambil wudu mesti waktu dah masuk. Yang kedua, apa dia? Mualat. Jadi mualat, bila mualat diperlukan dalam kes ini, kita perlulah tahu apakah ta'rif mualat. Inilah ta'rif dah. Faham? Iaitu dia membasuh anggota seterusnya sebelum anggota sebelumnya kering. Kalau dia dah kering sebelum baru dia basuh, dia kira tak ada mualat, so wuduk dia tak sah. Faham? Tapi kering yang dimaksudkan ialah ma'tidalil hawa'i wal mizaj. Cuaca tu normal, maksudnya bukan musim panas. Musim panas sekejap dah kering, kita tak iktibar. Timing dia tu mesti timing yang normal. Maksud dalam keadaan normal, kadar air ni boleh kering ke dah belum kering lagi, itu kita kira apa? Yang tidak. Mizaj, dia punya mizaj orang tu. Orang ni jenis badan panas, tak air kering. Faham? Tak nak. Kita kira normal punya timing. Kalau normal punya timing, air memang dah kering, maka kering itulah yang muktabar. Faham tak? Maksudnya kalau dalam keadaan luar normal, walaupun dah kering kita kira belum kering, ataupun belum kering kita kira dah kering. Contohnya waktu musim sejuk, jadi air lambat kering. Faham? Dah 5 minit dah kering lagi. Kalau normal punya dah kering kan, maka walaupun air belum kering kita kira sudah terputusnya mualat. Faham? Nampak kan dalam fiqh ni banyak yang kita jumpa seperti ini. Ibarat itu adalah merujuk kepada keadaan normal, bukan keadaan yang luar biasa. Hukum tidak diasaskan untuk benda yang luar biasa. Hukum dia guna pakai situasi yang normal sahaja. Faham? Lagi kifayah. Basuhan yang disapu. Jadi mana? Ditakdirkan mamsuh apa? Yang disapu, ditakdirkan yang disapu sebagai yang dibasuh. Maksudnya, kalau kepala kan kita pakai air sikit, sekejap je dah kering. Maka yang sapu ni kita pakai had kering dia tu sebagai sapu atau sebagai basuh? Kita pakai sebagai basuh. Maksudnya andainya kalau rambut tu dibasuh, berapa kadar masa air tu akan kering? Kita tak pakai sapuan punya timing, kita pakai basuh punya timing. Ini tak terpakailah untuk normal punya keadaan, sebab dalam keadaan normal tak perlu mualat. Ini hanya dipakai untuk perempuan yang istihadah, dan juga siapa-siapalah yang kena penyakit daimul hadas, dia kena tengok timing dia, wuduk dia tu jangan apa? Berlakunya mualat, berlakunya putus mualat. Dalilul qadim, apa dalil pendapat qadim? Ra'a rajulan yusalli fi dhahri qadamayhi. Zahri bukan belakang. Belakang belah mana? Belakang kaki kat mana? Tumit? Andai. Tapak kaki. Tepak kaki ke tapak? Tapak. Tapak kaki, zahrun. Zahru qadamai. Apa? Bahagian atas tapak kaki. Bahagian apa dia panggil? Permukaan di sini. Ni tapak, ni zahrun. Ni tapak tangan, ni dia panggil batnun, dia panggil zahrun. Kaki bersama. Yang bawah tu panggil batnun, ni panggil zahrun. Maksudnya di atas bahagian ni nampak kesan bersinar, kilau.
lam'atan qadrat dirham lam yusibha al-ma fa amarahu an yu'id al-wudu'a was-salah. Wa qala fi syarh al-muhadzab innahu dha'if. Apa wajah istidlal Qalqadi pada hadis ni? Dia punya istidlal macam mana? Macam mana hadis ni boleh diistidlalkan wajib mualat? Tak ada sebut mualat. Tak ada sebut. Faham? Ada hadis ni sebut mualat? Tak ada. Siapa boleh faham? Macam mana daripada hadis ini Qadim keluarkan dalil wajib mualat? Macam mana? Siapa boleh beritahu? La ilaha illallah. Daripada lepas Nabi fa'amahu ayyubi darudua. Jadi dekat sini kalau ada tak perlu mualat, maka tak perlu ulang wuduk. Dia cuma basuh bahagian kaki je. Tapi bila mana Nabi turun ulang wuduk, dia menunjukkan bahawasanya wuduk yang bahagian kering tadi tu tidak boleh dibasuh macam tu saja, bahkan dia kena ulang dari awal. Lebih kurang macam tu lah. Dia ambil wudu, ada bahagian tak basuh, tak kena air. Maka Nabi suruh ulang balik wudu daripada awal. Kalaulah berturut-turut tu tak penting, maka kaki yang tak kena air tu basuh je lah. Faham? Tapi oleh kerana dia dah ambil wudu, dah antara dia lepas wudu dengan Nabi perasan tu ada jarak masa. Faham tak? Barulah Nabi nampak ada kesan tu tak kena air. Maka maksudnya telah berlaku jarak masa. Itu yang dipanggil telah berlaku terputusnya mualat. Lalu Nabi telah suruh ulang balik wuduk daripada awal. Menunjukkan kalau wuduk tak ada mualat, wuduk tu tak sah. Bila tak sah kena buat daripada awal balik. Itu dia punya wajah istidlal. Maka jawapan kita ataupun qaul jadid mengatakan hadis ini memang sabit, tetapi hadis ini dhaif. Faham? So bila hadis itu dhaif, tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Faham? Lagi? Li'annaha ay li'anna al-isti'anata taraffu la taliqu bil muta'abbid fahiya khilaful aula. Dia tarafuh, benda yang maknanya apa dia panggil lah, tarafuh lah. Apa bahasa Melayu? Bermewah-mewah. Jadi cuma lah bahasa kena kurangkan sikit. Bermewah-mewah maksudnya macam pasal santai pula. Orang wuduk kan ibadat, buatlah sendiri. Jadi kalau orang tolong wudukkan macam dah raja pula. Faham? Jadi itu maksud tarafuh. Dia tidak sayugia dan sesuai lah. Sifat wuduk itu bersekali dengan apa? Tarafuh. Maka perbuatan isti'anah dalam wuduk ni khilaful aula. Kamu dah belajar babul isti'anah dalam Safinatun Najah. Isti'anah ada 4 hukum kan? Isti'anah makruh, isti'anah apa? Ada apa? Makruh, wajib, khilaful aula, mubah. Betul tak? Dah belajar belum? Dah buat ke saya suruh? Safinah dah buat? Dah mula? Jadi adalah jumpa kan? Ke dah diangkat sebab nak dekat kiamat lah. Bahagian tu mungkin telah diangkat kot. Hampir kiamat kan? Hampir kiamat. Quran pun diangkat. Yang bukan Quran lagi diangkat. Betul tak kias tu? Quran diangkat. Ilmu yang asalnya dari Quran pun diangkat. Fiqh asal Quran. Dah terangkat ke dalam kitab kamu bab ni? Belum? Masih ada lagi? Belum lagi lah kiamat. Okey. Wa tarkul isti'anah. Jadi dia ada mubah, tengoklah balik. Dia ada isti'anah, minta orang tolong gosok, minta orang tolong tuang, minta orang tolong bawa air. Satu lagi orang yang uzur. Faham? So kalau kita minta orang bawakan air, mubah. Minta orang tuangkan air, khilaful aula. Minta orang gosok, makruh. Kalau dia sakit, dia tak mampu ambil wudu sendiri, hukumnya wajib. Faham?
Orang sakit tak ada. Kalau dia tak ambil wuduk, dia tak boleh ambil wuduk sendiri, melainkan orang kena tolong dia. Maka pada ketika itu, kalau terpaksa bayar pada orang tu, boleh, tapi kena ada pakai nurse. Orang gaji lah tolong wudukkan. Orang, maksudnya orang akan bantu tapi berbayar. So kalau dia ada duit, dia mampu ujrah misil, dia wajib keluarkan duit supaya memastikan dia tu boleh berwuduk. Maka dia termasuk dalam fiqh perubatan. Lagi? Makruhatun qata'an. Lagi? La ba'sa biha. Mubah lah. Dalam kitab Safinah dia guna perkataan mubah. Kemudian wahaisu fala ba'sa bil jasam. Tapi kalau dia minta orang tolong gosokkan sebab dia ada uzur, itu jelas lah. Dia mudah aja konsep dia. Kalaulah ada uzur dan keperluan, benda haram pun boleh jadi halal. Maka sudah tentulah bila ada uzur dan keperluan, benda makruh pun boleh jadi tak makruh. Uzur ni dia boleh angkat benda haram. Maka lebih-lebih lagi lah dia boleh angkat benda yang makruh. Yang kata makruh suruh orang gosokkan kalau dia tak ada uzur. Kalau orang sakit dia tak boleh nak katakan. Jadi orang khidmat dia tolong. Seperti mana masyaikh yang tak sihat kan. Jadi orang tolong wudukkan dia, gosokkan dia, tuangkan dia sebab uzur. Maka itu jelas lah. Hukum makruh itu tidak ada. Kemudian watarkun nafdhi lil ma'. Dia ada dua, dia ada dua masalah. Satu dia panggil tanshif, satu lagi dia panggil nafdhun. Faham? Kalau tanshif ni dia gunakan apa? Alat pengering, mandil, sapu tangan, tuala, make lap. Itu dia panggil tanshif. Nafdhun ni dia macam ni. Air, dia kurangkan air dengan buat macam ni ke ataupun kibas. Itu dia panggil nafdhun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa tarkun nafdhi lil ma' binal ibadati makruh. Jadi elak dia sama macam masalah apa? Masalah bersugi kan. Itu kita sebut kan. Kita tabarri minal ibadah ataupun izalatu atharil ibadati makruhah. Menghilangkan kesan ibadat ni makruh. Dengan kita nafdhun, maka kita telah kesankan, hilangkan kesan ibadah iaitu air wuduk. Maka perbuatan nafdhun itu adalah makruh. Tapi sebenarnya ada khilaf. Dalam mazhab Syafi'i 5 pendapat. Pertama makruh, kedua khilaful aula, lagi wal arjah fi rawdah annahu mubahun. Faham? Ini tak saya ini yang muktamad. Muktamad. Tengok dalam Bushrah. Dia apa dalil ulama mengatakan mubah? Dalil dia ada hadis misalnya dalam Sahih Muslim, Nabi ambil wuduk dan Nabi telah nafdhun. Tengok dalam ni makruhat, benda-benda yang makruh dalam wuduk. Bushrah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة dia guna apa dalam kitab tu? يقرأ إسرافه فيه. Lagi? فصل يقرأ إسرافه فيه. Tak payahlah baca semua, baca bab tu je. Nafdun. Tak ada? وترك النقد لأنه كالتبرع من العبادة وهو خلاف الأولى لا مباح. Lagi? التنشيف وهو أخذ الماء بنحو من دينه وهو خلاف الأولى بلا عذر فإن كان عذر فيسن كحر وبرد وخوف التصاق نجس به بإرادة تيمم. Jadi dalam dua masalah ni dia memang ada khilaf. Dua, nafdun dengan tanshif. Maka dalam ni khilaful aula. Dua-dua masalah. Tanshif pun khilaful aula, nafdun pun khilaful aula. Dalam setengah kitab Imam Nawawi mengatakan mubah. Okey. Imam Nawawi mengatakan mubah. Dalam kitab Raudhah dan kitab Majmu'. Imam Rafi'i kata makruh. Tapi dalam kitab tahqiq dia tulis khilafus sunnah. Khilafu as-sunnah. Jadi bila berlaku khilaf antara Majmu' dan juga tahqiq, maka kita ambil tahqiq. Okey, tengok nanti rujuk dalam apa ni, dalam kitab Tuffah yang saya baca ni untuk ibarat dia. Dia punya punca dia, apa dia punya punca khilaf dia? Berlaku pertembungan antara qiyas dan juga hadis. Mereka yang mengatakan makruh, bukan, mereka yang mengatakan makruh mengatakan sabit larangan melakukan nafdun, sabit. Bila sesuatu itu larangan disabit, maka makruh kan? Tak boleh kata haram pun, takkan benda tu haram. Makruh. Maka ulama yang mengatakan tak makruh sebab dia kata hadis yang mana warid datang yang menunjukkan dilarang nafdun ni dhaif. So bila dia dhaif, maka maknanya larangan itu dia bukan sabit dengan apa? Dengan khabar maksud, tapi dengan mafhum. Maksudnya mengekalkan air itu adalah sunnah. Maksud Nabi tak buat. So bila Nabi tak buat, melakukannya khilafus sunnah. Itu dia punya wajah dia. Dia pun khilafus sunnah. Sama lah maknanya di sini dalam Tuffah ni khilaful aula. Sama. Khilaful aula yang ditarjih. Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim mentarjihkan tanshif ni adalah mubah. Tanshif ni hukumnya adalah mubah. Khalas. Jadi tengok bahasan dia dalam kitab ni. Dalam mazhab Hanafi dua-dua boleh, tak ada masalah. Tak. Sebab tu orang Hanafi biasa ambil wuduk dia pakai mendil dia, shawl tu. Lepas ambil wuduk, lap. Faham? Lap. Tak ada apa. Dia kata tak ada apa-apa. Benda, kenapa tak ada apa-apa? Simple je. Benda yang tak ada larangan asalnya harus. Mas. Faham? Kalau tak sabit benda tu dilarang, maka lap tubuh air tak ada apa masalah. Tak? Okey. Dan adalah hadis yang Nabi dibawa dengan mendil, lepas tu Nabi tolak, Nabi tak ambil. Tapi dalam hadis riwayat Muslim tu Nabi tolak, tapi Nabi kata memadai buat macam ni. So itu ulama kata nafdun ni tak ada apa-apa. Faham? Nabi tolak, Nabi tak kesat dengan mendil, tapi Nabi kibas. Menunjukkan kibas boleh. Faham tak? Tanshif Nabi tolak. Menunjukkan benda tu Nabi tak suka. Jadi paling kurang hukum dia adalah sama ada nak kata makruh ke, khilaful aula ke, dan seumpamanya. Jom. Okey, lagi. Lianna sallallahu alaihi wasallam ba'da ghusli min al-jabah atathu Maimunah. Inilah hadisnya bil mandil faraddahu
wa ja'ala yaqulu bil ma hakadha yanfuduhu. Nah, ni hadis yang sebut tadi, rawahu Syaikhan, Bukhari Muslim. Sayyidatina Maimunah bawa mendil untuk lap, Nabi tolak. Nabi kata macam ni je lah, cukup macam ni je, kibah-kibah je, tak payah nak pakai. Nabi tolak. Cuma ulama kata perbuatan Nabi tolak tu tak sampailah tahap kita boleh nak kata benda tu makruh. Benda tu sebab tu dia hanya guna perkataan khilaful aula, khilafus sunnah. Tapi tak sampai tahap kita nak boleh kata benda tu adalah makruh. Faham? Wasani, pendapat yang kedua, sawaun. Qala fi syarhi Muslim wa hadha huwa alladhi nakhtaru na'malu bihi. Inilah dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi mengatakan inilah yang kami pilih. Faham? Tapi ini bukan mazhab Syafi'i. Ini dipanggil ikhtiar Imam Nawawi. Kena takbir betul-betul. Ikhtiar Imam Nawawi dalam bab ini, maksudnya di sini Imam Nawawi tansyif pun mubah. Nak buat pun boleh, tak nak buat pun boleh. Wasalis, sebab itu pendapat yang dipilih tengah-tengah. Tidaklah kata mubah, tidaklah kata makruh, tapi tengah-tengah, iaitu khilaful aula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi, wa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, li hadithi Muslim. Kalau satu orang tu dia ambil wuduk khidmat isteri dia ke suami dia, boleh, tak ada masalah, pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan atau dia pakai pipe, tak payah pegang. Betul tak? Ikutlah yang mana sesuai, yang mana lagi sesuai. Pakai sarung tangan ke, atau dia cucuk pipe tapi tak pegang? Yang mana? Cucuk pipe. Suami dia tengah sakit tu, tak kata ambil pipe macam tu. Fikirlah, buatlah macam mana pun, tapi jangan pegang. Bas, ikutlah. Simple, tak rumit. Contohnya dia ni rawat orang, nurse, pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, li hadits Muslim. Man tawadda'a faqala asyhadu futihat lahu. Okey, doa lepas wuduk ni, dalam satu pengajian dengan Syekh Muhammad bin Ahmad Amuh. Syekh Muhammad bin Ahmad Amuh ni kita belajar dengan beliau lepas subuh dekat masjid, apa nama dia, Dahman. Masjid Dahman. Masjid Dahman ni terletak di Suqul Hunud, ni kat Udaidah ni, Yaman. Suqul Hunud. Di Udaidah ni ada satu perkampungan, orang panggil dia Suqul Hunud. Kawasan tu, kampung tu, Suqul Hunud ni, sebab apa dia panggil Suqul Hunud? Sebab yang tinggal kat situ banyak orang keturunan India. Faham? 786. India ni ada kat mana-mana. Betul tak? Kat Yaman pun ada India. Syekh Muhammad Yaman ni keturunan India. Keturunan Hind lah, dia panggil Hind. Dia bukan India, dia Pakistan, dia belah Sind. Okey. Jadi Suqul Hunud. Hunud tu dah tahu lah, maksudnya kat sini, orang yang tinggal kat sini keturunan belah sana. Tapi cerita ni dah lama lah, mana yang datang hijrah. Datuk punya datang. Dia kata datuk saya dulu boleh cakap bahasa Sind. Saya dah tak erti lah, datuk saya masih. Jadi beliau ni ulama bermazhab Hanafi. Sebab tu di Hudaidah ada orang mazhab Hanafi, mengajar mazhab Hanafi. Tapi beliau juga mengajar kitab mazhab Syafi'i. Ada satu kelas itu sebut dah. Okey. Doa lepas wuduk dalam mazhab, doa lepas wuduk yang kita baca panjang tu kan, dia adalah himpunan daripada 3 riwayat. Sebab itu doa yang dikompilasikan oleh ulama tu, dia bukan sebiji doa tu datang dalam satu riwayat, tak. Sebahagian datang riwayat ni, sebahagian datang riwayat ni, sebahagian datang riwayat ni, kumpulkan jadilah satu doa yang penuh. Faham? Jadi kalau kita nak cari doa, jangan kita nak syaratkan dia mesti datang, doa tu datang apa, semua sekali lafaz-lafaznya dalam satu riwayat, tak. Contoh kan kita tengok, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu, ini datang dalam riwayat Muslim. Fadilat dia, futihat lahu abwabus sama jannati samaniyah.
Kemudian Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minat tahirin. Riwayat Tirmizi. Faham? Dalam riwayat Muslim tak ada. Riwayat Muslim sampai sebelum tu je. Allah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Riwayat Tirmizi tambah lagi, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Lagi, subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Hadis ni riwayat Hakim, nampak? Hakim pula. Tiga ni, dengan tiga riwayat berbeza dikumpulkan, maka disebut doa lepas wudu. Lafaznya man tawadda'a thumma qala subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta kutiba bitabi' wa lam yuksar ila yaumil qiyamah. Maka dia punya doa dia tu akan ditulis kat satu kertas, kemudian dia tampal cap mohor, dia punya tu tak akan dibuka sampai hari kiamat. Maksudnya pahala tu akan disimpan elok-elok, sebab dia kiasan. Bila benda tu letak dan dicap mohor, maka benda tu tak akan dibuka. Apa maksud tak akan dibuka? Pahala dia akan terus disimpan, dijaga sampai hari kiamat. Itu maksud dia. Tapi ini kutiba birikin tu, itu fadilat untuk subhanakallahumma. Faham? Fadilat asyhadu an la ilaha illallah dibuka 8 pintu syurga. Faham? Allahumma ja'alni minat tawwabin tidak disebut apa fadilat dia. Jadi kalau kita baca semua sekali, kita akan dapat pahala dibuka pintu syurga yang 8. Kemudian doa kita akan ditulis di satu kertas, dicop mohor, disimpan sampai hari kiamat. Faham? Tapi kena tahulah bahagian mana yang fadilat dia kutiba birikin itu pada subhanakallahumma, kan? Okey, ai fihi wa tabi' tabi' atau taba' macam khatam. Wa makna lam yuksar ay la yatatarraqu ila ibtal. Maksudnya pahala dia tu terus disimpan, tidak datang padanya batal. Pahala dia tidak akan dimansuhkan, tidak akan dibatalkan, dia tetap akan dapat. Okey, wa hazaftu al-madhkura fil muharrari. Jadi aku telah tak sebut dalam kitab Muharrar ada sebut doa ketika basuh muka, contohnya Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, kan? Basuh tangan, ya Allah bagilah buku catatan tangan kanan, tangan kiri, ya Allah jauhkan aku daripada buku catatan kiri, kepala apa, telinga dengar apa. Adalah doa dia dalam kitab Muharrar sebut, dalam kitab-kitab fiqh yang sebelum Imam Syafi'i pun sebut, Imam Nawawi. Tapi Imam Nawawi kata dalam Minhaj aku tak sebut, aku hazafkan. Wa huwa an yaqula inda ghaslil wajhi, baca apa? Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuhu wa taswadu wujuh, wa inda ghaslil yadil yumna Allahumma a'tini kitabi bi yamini wa hasibni hisaban yasira. Kemudian bishimali lagi, wa inda masir rasi Allahumma harim sya'ri wa bashari 'ala an-nar, wa inda ghasir rijlai Allahumma tsabbit qadamayya 'ala sirati yawma tazillu fihi al-aqdam, wa zada 'ala dhalika rafi'i inda masil udhin Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadi Imam Nawawi telah menghazafkan. Imam Nawawi mengatakan la aslalah. Ini pun kena belajar dalam ilmu mustalah hadis. Bila satu orang ulama kata la aslalahu, apa maksud dia? Dia ada satu la aslalahu, satu lagi apa? La aslalahu ataupun lam yasbut, kan? Lam yasbut. Dia ada beza. Kalau ulama yang dia sedang menulis kitab tentang hadis maudhu', benda ni dibahaskan oleh Syekh Abdul Fattah Burdah, muqaddimah apa? Al-Madarul Munif ke apa? Maudhu'at Ibn Mula Al-Khari, kan? Dibahaskan. Ini kita belajar mustalah hadis. Ada ulama bila dia kata la aslalahu, maksudnya la aslalahu yakni sabit maqbul. Bukan hadis tu langsung tak ada sanad, tapi dia punya sanad dia tu tak sampai tahap maqbul. Satu lagi la aslalahu maksudnya maudhu'. Faham? Maka dibezakan. Kalau ulama itu
sedang menceritakan hadis, menulis kitab hadis maudhu'at, maka bila dia kata la aslahu, yang dia maksudkan maudhu'at. Betul kan kaedah tu? Jadi Imam Nawawi maksud la aslahu ni apa? Adakah Imam Nawawi maksudkan segala hadis yang warid tentang masalah ni maudhu' ataupun bagaimana? Maka benda ni mahali ada tulisan i'tirad. Okey? Mahali ada tulisan i'tiradnya. Maksudnya untuk mendakwa hadis ni langsung tak ada. Memang tak ada satu sanad pun kita boleh jumpa dalam Dawawinus Sunnah. Maka di i'tirad, dia kata tak boleh sebab ada kadza qala fi ar-rawdah wa syarh al-muhadzab ay lam yaji fihi syai'un 'ani Nabi SAW kama qala fil azkar wa tanqih wal Rafi'i qala adharu 'ani salafus salih. Maksudnya Imam Rafi'i bawa doa ni, beliau tidak mengatakan ini hadis. Beliau mengatakan ini adalah doa-doa yang menjadi amalan salafus salih, ulama lah. Maksud ulama dia baca doa ni, baca doa ni, baca doa ni. Doa ni dipanggil benda yang dia adalah umum. Masa mengajar ni Syekh Amor sebut, boleh dia satu orang dia basuh muka, ya Allah, kurniakanlah aku isteri yang solehah, contohnya. Apa munasabah muka dengan isteri solehah? Ikut suka dia lah, dan doa. Faham? Basuh tangan, doa apa? Doa apa? Boleh. Doa. Faham? Tapi bila kita doa dengan ada munasabah, lebih bagus. Memang basuh muka boleh doa isteri solehah ke, tapi bila kita basuh muka, kita doa dengan doa yang ada munasabah dengan perbuatan tu, maka dia punya impak lagi berbeza. Dia basuh muka, dia tujuan doa begitu untuk datangkan istihdar, supaya dia tak koyak dalam dia punya wuduk dia, tak khayal. Maksudnya masa dia basuh muka, dia ada istihdar Allah Ta'ala. Muka ni janganlah dihitamkan waktu kiamat. Tangan ni janganlah, ini janganlah. Faham? Jadi tujuan diselitkan doa supaya wuduk tu ada istihdar. Dan oleh kerana doa ni benda bebas, selagi mana tak ada larangan dan tak ada doa khas untuk suatu amal, kita boleh masukkan apa pun doa. Faham? Jadi siapa yang amalkan doa, dia tak boleh i'tiqad ini doa adalah sunnah yang sabit daripada Nabi secara khas. Maksudnya dia tak boleh i'tiqad doa yang saya buat ni adalah sunnah wuduk yang khas. Itu tak boleh. Kalau baca bismillah, itu memang sunat wuduk yang khas. Faham? Tapi baca doa ni, dia bukan sunat wuduk khas, tapi dia adalah doa. Doa. Faham? Sebab itu dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah, dia guna takbir apa? Cuba baca tentang doa ni. Jadi bila kita nak terangkan tentang doa, kita guna takbir yang matan Muqaddimah Hadramiyah gunakan. Bas, selamat. Lebih pertengahan. Faham? Kita tak kata tak boleh terus, kita tak kata dia sunnah khas untuk wuduk, tapi apa dia? Guna takbir tu. Tu tulis dekat tepi. Maksud itulah yang kesimpulannya, kita kata la ba'sa. Apa hukum doa itu ini kan? La ba'sa. Buat ulang, nak buat tak nak buat sudah. La ba'sa. Tak ada kata bid'ah, tidak kata sunnah khas. Perkataan la ba'sa tu adalah lebih insaf dan lebih adil. Faham? Qala fi rawdah lam tanqih. Imam Rafi'i kata, Imam Rafi'i tidak mengaku benda itu ada hadis. Maka kata Mahalli, wafatahuma annahu ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min turuqin fi tarikh Ibn Hibban wa ghairihi wa in kana dha'ifatan lil 'amali bil hadits dha'if fi fadail al a'mal. Faham? Maka kata Imam Mahalli, kedua mereka telah tidak sampai, terlepas, telah terlepas daripada sampainya riwayat dalam kitab Tarikh Ibn Hibban, yang mana dalam Tarikh Ibn Hibban ni ada hadis daripada Nabi tentang doa-doa tadi. Nanti orang kata hadis-hadis itu dhaif. Maka Imam Mahdi jawab, walaupun hadis-hadis itu dhaif, maka dia adalah hadis dhaif yang boleh digunakan untuk fadailul amal. Sekadar nak mensabitkan doa, tak ada apa-apa masalah. Habis, khalas. So nanti kita akan masukkan perbahasan tentang sapu tengkok. Perbahasan sapu tengkok ni, kita akan tengok dalam perbahasan khilaf ni, ada perkara yang mazhab lain kata sunat, kita kata tak sunat. Faham?
Contohnya mazhab Hanafi kata sapu tengkok ni mashur raqabah, hukumnya adalah sunat, istihbab. Digunakan apa kata ni? Mandub ke? Mazhab Imam Nawawi kata bid'ah. Faham? Dia punya beza. Imam Nawawi kata bid'ah sapu tengkok. Tapi dalam kitab ni sunnah. Tapi di bawah sikit daripada sunnah. Apa nama istilah dia? Mustahab, mandub, lagi apa? Tatawu, antara itulah dia bawah sikit. Maknanya dapat pahala lah. Maka perbahasan tu pun dalam Busyra ada. Ada 3 orang ulama Syafi'i yang mengatakan sunat sapu tengkok. Imam Ghazali, Imam Baghawi, siapa lagi? Ibn Rifa'ah. Ibn Rafi'i. Tengok dalam Taqrib Sadidah. Imam Baghawi, Imam Ghazali, Ibn Rifa'ah. Imam Rafi'i, 3 orang mengatakan apa? Sapu tengkok ni adalah sunat. Faham? Suatu ulama Hadramaut dia membuat kat wuduk sapu tengkok. Maka ada sebuah kitab yang dikarang oleh Maulana Abdul Hayy Al-Laknawi, tajuk dia Tuhfatut Talabah fil Mashi 'ala Ar-Raqabah. Bahasan panjang lebar tentang riwayat, sabitan riwayat sapu tengkok. Faham? Tuhfatut Talabah fil Mashi 'ala Ar-Raqabah. Boleh baca, misalnya Imam Ramli pun Kabir mengisbatkan juga sapu tengkok. Kan? Boleh baca dalam Busyra. Dia punya punca khilaf dia simple je. Ada sabit ke tak sabit? Mereka yang mengatakan tak sunnah sebab dia kata hadis dia ada tapi hadis terlalu dhaif. Dia tak sampai, dia sebab nak beramal dia terlalu dhaif, tak sampai tahap dhaif yang boleh digunakan untuk fadailul amal. Benda tu ada dibahaskan oleh mutaakhirin, Kurdi dan seumpamanya. Boleh cek esok kita baca. Wallahu a'lam. Subhanallah.